Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu biya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man bi hadiyatihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Yang dihormati lagi dikasihi muslimin muslimat, dihormati lagi dikasihi sekalian ahli keluarga saya, isteri, anak-anak, cucu, yang dihormati lagi dikasihi adik-adik saya, yang dihormati sahabat handai, terusnya sidang pendengar yang sudi mendengar mau'izah ataupun bolehlah dikatakan sebagai tazkirah ringkas dari saya pada hari ini. Bukanlah tujuan saya untuk mengajar sebab saya tidak ada ilmu, tetapi sebagai kita sama-sama muhasabah diri kita sementara kita berada di atas muka bumi ini sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang pasti kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala kerana tempat kita bukan di sini. Tempat kita yang kekal bukan di sini, tetapi ialah di akhirat. Jadi sementara kita berada di sini, kita menumpang di bumi Allah ini, marilah sama-sama kita muhasabah diri kita masing-masing, insya-Allah. Terutama diri saya. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, izinkan saya untuk saya bercakap pada malam ini tentang berkaitan dengan sembahyang dan pentingnya kita khusyuk dalam sembahyang. Sembahyang dan juga pentingnya khusyuk dalam sembahyang. Sembahyang dalam kehidupan kita sebagai seorang Islam, semua orang tahu dia merupakan ibu bagi segala ibadah. Bagi umat Islam, setiap amalan kebaikan yang dilakukan amat bergantung dengan kesempurnaan sembahyang fardu. Umat Islam yang dia meninggalkan sembahyang fardu dengan sengaja akan terhalang pahalanya dari segala kebajikan yang lain yang dilakukan, karena tidak melaksanakan solat yang diwajibkan ke atasnya dengan sempurna. Dia sengaja tak sembahyang. Jadi amalan puasanya, amalan sedekahnya, amalan baca Qurannya, zakatnya, semuanya yang lain itu akan tergantung. Akan tergantung sebab sembahyang yang diwajibkan, yang difardukan itu dia tidak lakukan dengan, dia sengaja-sengaja tak lakukan sembahyang. Ada di kalangan masyarakat, saya tuju secara umum, bukan kata tuju khusus, tidak. Ada di kalangan masyarakat dia rajin puasa. Puasa dia rajin, dia boleh puasa dalam Ramadan 30 hari atau 29 hari. Tapi sembahyang dia tinggal. Ada orang yang rajin sedekah, tetapi sembahyangnya dia ada masa dia tinggal, dia ikut suka nak buat. Masa dia rajin dia buat, masa tak rajin dia tak buat. Jadi segala perbuatan amalan yang baik dilakukan itu akan terhalang. Sedekahnya, puasanya akan tergantung. Sebab sembahyang yang diwajibkannya itu dia tak lakukan. Itulah yang rugi dia. Sebab amalan yang pertama sekali yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah sembahyang. Kalau sembahyang ini lulus,
yang lain pun akan ikut lulus. Dia macam ibu bagi segala ibadat. Tidak tergantung, terhalang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuh. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Maksud hadis riwayat Tirmizi, amalan pertama yang akan dihisap dari seorang hamba Allah di hari kiamat kelak adalah sembahyangnya. Itu yang pertama sekali akan dihisap. Akan dihitung oleh Allah SWT. Jika salatnya baik, maka dia akan beruntung dan selamat. Faqad aflaha wa anjah. Jika salatnya rosak, wa in fasadat, jika rosak, maka ia akan merugi. Faqad khaba wa khasir, dan dia akan binasa. Amalan lain itu akan akan dirugi dan binasa. Tergantung, terhalang, tak dapat nak dibawa untuk dijadikan sebagai satu amal kebajikan. Itu sembahyang ni menjadi ibu, imat, tiang bagi segala agama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, khususnya bagi golongan suami yang dah kahwin ni, dah ada anak semua. Kalau baru kahwin pun, kalau ada isteri, kalau ada anak sebagai bapa, supaya mengambil tanggungjawab bagi memastikan isterinya, atau kalau dua tu isteri-isterinya, kalau tiga tu isteri-isterinya, dan kalau empat tu isteri-istrinya, dan anak-anak di bawah tanggungjawab tu, kalau ada anak, agar mereka tidak melakukan perkara dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan perkara yang wajib ini. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surah At-Tahrim ayat 6. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman. Allah sebut ini, wahai orang-orang yang beriman. Bukan dia kata wahai manusia. Tak. Wahai orang-orang yang beriman. Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu dari api neraka. Yang mana bahan bakar api neraka itu manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh para malaikat yang kasar layanannya, dan mereka itu tidak menderhaka kepada Allah dalam segala perintahnya. Segala apa yang Allah perintahkan, mereka tidak sekali-kali menderhakai Allah. Dan mereka pula tetap melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa di antara pemisah di antara Islam dan kufur adalah sembahyang. Sembahyang adalah pemisah di antara Islam dengan bukan Islam. Sembahyang ini. Dari segi lain, amalan lain, kalau sedekah, orang Islam sedekah, orang bukan Islam pun dia bentuk derma semacam bentuk. Puasa, kita tak makan, ada juga di kalangan bukan Islam tak puasa. Yang puasa nak jaga badan dan sebagainya. Walaupun mereka kadang-kadang taklah puasa 12 macam kita 12 jam.
Tapi semayang ini dia merupakan pemisah. Islam dia beza dengan orang bukan Islam. Orang bukan Islam semayang tak sama dengan orang Islam. Dan semayang inilah menentukan kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah. Membezakan kita dengan bukan Islam. Jadi Allah amat mendekat Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Rasulullah Allah menurunkan wahyu. Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah memperingatkan hamba-hambanya supaya jaga semayang ini. Jaga semayang ini. Allah mengingatkan sangat kepada Rasulullah supaya mengingatkan sahabatnya dan kita umat Islam seluruhnya sehingga akhir zaman tentang pentingnya semayang ini. Karena dia pembeza antara Islam dan bukan Islam. Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan terhadap ancaman berat dan siksaan bagi orang-orang yang tidak menunaikan sembahyang. Dalam Quran Allah sebut, dalam hadis Nabi sebut tentang kepentingan sembahyang ini. Dalam Quran Allah sebut dalam surah Al-Mudassir ayat 42 dan 43, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Boleh rujuk dalam surah Al-Mudassir ayat 43 dan 42 dan 43. Ayat Mudassir 42 dan 43. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Allah bertanya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka saqar ini? Allah tahu. Allah tahu. Kenapa manusia itu yang Allah ciptakan itu masuk dalam neraka saqar. Tapi Allah nak menempelak pertanyaan yang sebagai pertanyaan untuk menempelak orang itu. Ma salakakum fi saqar? Kenapa kamu masuk neraka saqar ni? Padahal Allah tahu, dia yang membuat hukum itu. Tapi pertanyaan itu sebagai pertanyaan untuk menempelak orang itu. Lalu mereka yang duduk dalam neraka saqar itu mengatakan bahawa qalu, mereka kata ramai-ramai, lam naku minal musallin. Kami dulu masa di dunia tidak termasuk di kalangan orang-orang yang mengerjakan sembahyang. Melalui ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan antara perkara yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam neraka saqar. Wal'ayazubillah, kita minta lindung. Ialah kerana mereka dahulunya semasa di dunia tidak mengerjakan salat fardu. Malah terdapat lagi peringatan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala tentang sembahyang yang kita lakukan ini mesti khusyuk. Khusyuk bukan saja setakat sembahyang, tapi mesti dengan khusyuk. Tidak sembahyang secara lalai. Dan mereka memelihara sembahyang itu dengan sesempurna mungkin. Allah menegaskan bahawa tempat orang yang melalaikan solat, lalai sembahyang pun ada hukum. Dia lalai. Dia sembahyang tapi fikirannya tak tumpu pada sembahyang. Kadang-kadang merewang atau ingat atau dia tak fokus, kata sekarang dia sedang sembahyang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak fokus itu. Tak ada khusyuk langsung. Kadang-kadang sampai rakaatnya lupa. Kalau sekali, dua kali itu biasalah manusia. Tapi kalau asyik berkali-kali, karena bukan dia tak ingat tu, sebab dia lalai tu. Masa sembahyang lepas takbir dia ingat, dia lalai, dia biar terhanyut. Itu sebabkan lalai. Maka orang yang lalai, Allah kata dia sediakan neraka wail. Allah juga menyebut sifat buruk manusia yang tidak menyempurnakan salat fardu.
Ini solat fardu lah, solat fardu. Allah tak sebut solat sunat. Sunat ni kita nak buat tak buat tak apa. Yang penting fardu 5 waktu tu. Dia pun menunda-nundakan sembahyang. Tu dia kata lalaikan juga. Menunda-nundakan sembahyang sampai habis waktu. Zuhur. Sembahyang zuhur. Allahu Akbar. Betul, Allahu Akbar kabira walhamdulillah semua dibaca. Ataupun dia baca terus baca Fatihah. Sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang azan asar lah. Rakaat pertama dia baca rakaat pertama Fatihah, orang azan asar. Sedangkan dia sembahyang zuhur. Makna dia sembahyang dah lari waktu dah. Sebab apa? Menunda-nundakan. Ada 2 tempat yang Allah maafkan sembahyang ni. Pertama, gila dia terlepas. Masa sembahyang tu waktu sembahyang tu dia gila, dia tak wajib sembahyang tadi lah. Orang gila ni mungkin dia dah penyakit ke apa ke, wallahu alam lah. Ni Allah sebut dalam kitab. Yang kedua, dia tertidur. Itu Allah maafkan. Dia tertidur, dia letih, tidur tak, dia memang nak sembahyang tapi dia tertidur, dia letih, dia kata tak ikut nak sembahyang lah. Dia rehat sat, terlelap sat. Rupanya dia jaga-jaga, habis waktu, bukan sengaja dia tak buat sembahyang, terlepas waktu, itu Allah maafkan. Kalau saja maka dosa ditanggung. Fawailul lil musallin dalam suratul Ma'un ayat 4 dan 5. Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang ahli sembahyang. Allah sebut kecelakaan besar bagi orang-orang yang ahli sembahyang, sedangkan mereka dalam keadaan lalai dari menyempurnakan sembahyang mereka. Neraka wail orang yang lalai dalam sembahyang ni. Kita minta lindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang lalai dalam sembahyangnya. Macam mana ini disebutkan lalai itu ya Rasulullah? Sa'ad ibn Waqqas bertanya Rasulullah. Lalu Nabi menjawab, yaitu mengakhirkan waktu sembahyang. Di antara lalai itu yang Nabi sebut, dia mengakhirkan waktu sembahyang tu sehingga yang asal waktu tu sampai waktu lain. Macam saya kata tadi. Takbir tu masuk waktu lain dah. Itu makna lalai. Kalau kita pulang sekolah ke, pulang kerja ke, sampai rumah pukul 2, kita nak rehat setengah jam, itu bukan lalai lagi. Kita peluh, badan kita peluh. Tak terus kita balik terus ambil sembahyang. Tak. Kita rehat setengah jam lagi, hilang peluh, orang tak kering peluh. Kalau nak mandi ke lepas tu, boleh juga. Takkan balik-balik terus nak mandi, contohlah. Boleh 15 minit. Itu tak namakan lalai. Ini lalai dia duduk sampai dekat asar dah, dekat pukul 4.30, 4.45 tu. Pokok dia kalut nak sembahyang. Takbir saja masuk waktu asar dah. Itu ni katakan lalai. Mereka itu tetap dinamakan sebagai orang yang musallin. Orang yang mengejarkan sembahyang itu, walaupun dia mengakhirkan sembahyang itu, dia tetap dinamakan sebagai orang yang musallin, orang yang mendirikan sembahyang. Akan tetapi mereka telah mensesiakan amalan sembahyang tu. Mereka tetap di kalangan orang sembahyang, musallin, mendirikan sembahyang. Mereka telah mengwuduk dan sebagainya. Tapi mereka telah mensia-siakan peluang dan mengakhirkan waktu sembahyang tersebut. Itu dia katakan lalai itu. Maka mereka diancam dengan neraka wail. Bila diancam ni makna kita fahamlah. Jangan buat lagi. Itu ancam. Di dunia ni Allah ancam. Quran tu banyak bentuk ancaman. Ancaman ni maknanya kita ada peluang untuk berubah. Kalau di akhirat nanti tak ada ancam dah, terus dihukum. Sebab tu Al-Quran ni sebagai panduan kita.
panduan kita supaya kita dapat mengikut apa yang Allah nak. Dan mana kita bersalah, kita minta ampun kepada Allah, kita ubah sikap kita insya-Allah pelan-pelan. Maka nanti di akhirat nanti terlepaslah tanggungjawab kita terhadap apa yang Allah tuntut tu. Ini yang perlu kita tahu. Neraka Wail ni, kata ulama, bentuk sesaan yang teramat pedih dalamnya. Yang kata neraka Wail ni. Neraka ni banyak. Wail, Jahannam. Banyak lagi. Malah ada ulama yang mentafsirkan bahawa neraka Wail adalah sebuah lembah dalam neraka Jahannam. Neraka Jahannam, dia di lembah dalam neraka Jahannam tu dinamakan neraka Wail. Dan sekiranya gunung-gunung di dunia ini dicampak dalamnya, sekiranya gunung-gunung yang ada di atas muka bumi ini dicampak dalam tu, neraka Wail tu, gunung itu akan menjadi cair akibat kepanasan yang teramat. Allah, inilah yang ulama sebut, yang Rasulullah SAW beritahu tentang ancaman bagi neraka Wail, ancaman bagi orang yang lalai dan menangguh-nangguhkan sehingga keluar pada waktu sembahyang. Maka kita ambillah pengajaran daripada ayat ini. Asy-Syaukani rahimahullah menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala menegur golongan yang tidak menjaga solat. Rasulullah tegur kita. Dok tegur ni maknanya Allah sayang kat kita. Kalau seorang ayah tegur anak, bukan makna dia benci. Dia sayang dekat anak. Kalau ikut cakap anak tu, mana tak bukan tanda ayah tu sayang. Kadang-kadang ayah tak larang nak tegur dah. Tegur banyak kali dah. Tak mau nak ikut, dia biar. Tapi kalau ayah tegur tu, banyak kali tegur kita, makna dia Allah sayang kat kita. Golongan yang Allah tegur apa? Golongan yang kadang-kadang solat dan kadang-kadang tidak solat dengan sesuka hati. Ikut suka dia apa? Ikut suka dia. Dia semayang ke? Dia tak semayang. Ada masa rajin, dia semayang. Ada masa dia tak rajin, dia tak semayang. Allah tegur golongan ni. Jangan buat macam tu. Allah ancam tu. Dengan neraka Wail tadi. Kemudian golongan tidak menjaga syarat-syarat kewajipan dan mengerjakan solat. Tidak jaga syarat-syarat yang wajib dalam mengerjakan semayang tu. Tentang perkara wajib tentang menutup auratnya dan semayangnya dan sebagainya. Syarat untuk sah semayang. Dia tak jaga. Kemudian golongan yang semayangnya seperti ayam mematuk makanan. Ayam mematuk makanan di tanah. Mereka solat terlalu cepat sehingga tidak menjaga rukun tamakninah. Ini pun Allah ancam juga. Semayang, tapi semayang terlampau cepat. Terutama kalau imam. Kalau orang yang terlampau cepat, jangan jadi imam. Dia menanggung orang belakang ni. Dia menanggung akibat orang yang duduk belakang dia tu, dia kena tanggung. Orang lain buat sembahyang tak sempurna, dia kena tanggung dosa-dosa yang makmum di belakang ni. Sebab apa? Makmum dia ikut dia nak cepat juga sehingga makmum di belakang tu baca pun tak sempurna. Dia kena tanggung imam tu. Jadi orang yang terlampau cepat jangan jadi imam. Begitu juga jangan terlampau lambat. Tak boleh juga. Imam ni dia biar sederhana. Kita kalau imam terlampau cepat hingga kita tidak sampai dapat nak ikut, biarlah kita mufaraqah. Kita sembahyang niat mufaraqah ni, kita putus sembahyang dengan imam. Kita sembahyang seorang lah, teruskan sembahyang. Tak mampu nak ikut.
Kita baca baru kita waladhdallin amin. Imam baca waladhdallin amin. Kita baca Fatihah. Tak ada nak baca Fatihah lagi siratal ladzi itu apa? Dia dah rokok dah. Cepat. Dia sujud, kita duduk rokok. Sembahyang tak sempurna. Sembahyang kita di belakang ni tak sempurna. Kita tak khusyuk lagi, pasal tu kita hilang khusyuk. Duk kejar dia. Sebab tu nak jadi imam pun dia kena faham. Dia driver. Bila driver ni dia kena faham orang di belakang dia. Jangan dia kira dia seorang je. Dia bawa orang ni. Dia bawa penumpang. Jangan juga terlampau lambat. Mungkin ada di belakang tu mereka yang sakit, yang tak sihat. Atau mereka tu mungkin musafir. Dia nak pergi ke tempat lain lagi. Jadi sederhana. Sebaik-baik amalan apapun biarlah sederhana. Kecuali kalau kita sembahyang seorang, lain cerita. Lambat pun tak apa. Sebab kita seorang. Ini kita dengan orang di belakang kita. Ada. Muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian. Kita sembahyang dengan penuh ikhlas dan penuh tanggungjawab pada Allah. Bagi kita menghindarkan solat kita sebagai golongan yang munafik. Solat orang yang munafik. Solat orang yang munafik ni macam mana? Solat kerana nak menunjuk pada orang lain. Waktu orang lain tak tengok kita, dia tak sembahyang. Orang lain duk tengok kita sembahyang. Itu solat orang munafik. Nak menunjuk-nunjuk. Bila ada tetamu datang rumah kita sembahyang. Bila tetamu tak ada, tak sembahyang kita. Bila ada pak mentua main rumah kita sembahyang. Pak mentua balik, kita tak sembahyang. Kenapa sembahyang? Malu ke pak mentua. Malu ke mak mentua. Itu nama sembahyang munafik. Dia sembahyang kenapa? Kerana tujuan dia malu kat mentua dia. Bukan kerana lillahi ta'ala. Kalau sembahyang betul-betul kerana lillahi ta'ala, tak ada siapa main rumah dia pun, dia sembahyang. Kewajipan. Untuk itu marilah kita setiap hari, setiap masa, setiap ketika, setiap saat meningkatkan kualiti amalan sembahyang kita dari semasa-semasa. Kerana kalau tidak, amat rugilah kita. Amat rugilah kita dalam kehidupan kita ini. Nabi kata, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sembahyang itu mi'raj orang mukmin. Mi'raj ni apa? Nabi Isra' Mi'raj. Isra' ni perjalanan dari Mekah pergi ke Palestin. Mi'raj daripada Palestin, daripada masjid. Itulah masjid di Palestin tu. Terus Baitul Maqdis. Terus naik ke langit yang ketujuh sehingga Sidratul Muntaha. Itu Mi'raj. Jadi sembahyang ini merupakan Mi'raj. Hati kita ini tumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Mi'raj. Kita tumpu. Seolah kita bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sembahyang ni pun seolahnya kita berbicara dengan Allah, bercakap dengan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagimu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanur Rahim, Engkaulah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, Engkaulah yang memiliki hari kemudian, yakni hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka Engkaulah ya Allah, aku sembah dan aku minta pertolongan. Aku minta bantuan. Itulah seterusnya sampai habis. Seolah-olah kita berbicara. Bukan seolah. Memang kita berbicara dengan Allah. Bukan seolah-olah. Memang kita sedang berbicara dengan Allah. Jadi apabila kita sedang berbicara dengan Allah, kenapa kita tidak boleh khusyuk? Kenapa kita tidak boleh cuba mengkhusyukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa hati kita masih lagi mengingat perkara yang lain-lain? Jika kita ingat bahawa kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kita ambil contoh teladan daripada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Baginda sering mendirikan sembahyang membaca surah Al-Baqarah. Nabi SAW dia sembahyang kalau sembahyang seorang lah. Sembahyang seorang. Nabi baca surah Baqarah. Itu dia. Sering dia membaca. Kerap kali dia membaca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni antara surah yang paling panjang dalam Quran, surah Al-Baqarah. Nabi baca. Tapi dalam sembahyang yang lain, sembahyang jemaah, Nabi tak galakkan kita panjang-panjang. Nabi tak suka orang panjang-panjang dalam berjemaah ni sebab dia nak menjaga makmum. Saat ni kita hafiz Quran, baru dapat ijazah hafiz Quran, kita jadi imam. Bayang maghrib, terus kita baca Baqarah. Malah esok surut orang. Baqarah tu nak habis dia berapa puluh minit tu. Kita jadi imam, kita baca surah Baqarah. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Makmum tak khusyuk lah. Buat dah lah ni kita. Kemudian rakaat kedua pula Yasin sampai habis. Jadi maghrib tadi sampai nak habis dekat Isya baru habis maghrib. Nabi tak suka. Nabi tak mau. Sembayang memanjangkan sembayang. Sederhana sembayang. Antara yang Nabi bawa dalam maghrib, sembayang maghrib, antaranya Nabi bawa surah Al-Kafirun. Surah yang kedua Al-Ikhlas. Itu antara Nabi bawa. Disebut oleh para ulama. Antara Nabi bacalah sembahyang Al-Kafirun kalau maghrib. Kemudian surah rakaat yang kedua Al-Ikhlas, Qul Huwallah. Tapi Nabi kalau sembahyang seorang, sembahyang sunat-sunat lain ke, dia sembahyang surah Baqarah. Sampai sahabat-sahabat berkata, hasbuka ya Rasulullah. Cukuplah ya Rasulullah. Sampai bengkak kaki ni. Lalu Rasulullah menjawab kepada sahabat, afalam akunu abdan syakura? Apakah aku tidak boleh untuk menjadikan hamba yang bersyukur kepada Tuhanku? Nabi rasa dengan sembahyang itulah dia rasa seronok untuk nak menunjukkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersyukur dengan meningkatkan kualiti sembahyang. Semoga tanda-tanda yang lahir dari hati, semoga itulah yang lahir daripada hati kita semua. Dengan kita melakukan ibadah dengan penuh keikhlasan kerana Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila nak kaedah yang digunakan oleh para ulama, disebutkan, ulama fiqh menyebutkan, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa makna dia? Maknanya jika sesuatu perkara yang wajib itu tidak boleh dibuat, melainkan kena melalui suatu jalan. Kecuali kita kena perlu ada satu perkara, baru yang wajib itu boleh sempurna, maka sesuatu yang kita nak cari itu juga menjadi wajib. Saya ulang lagi. Sesuatu perkara yang wajib itu tidak boleh dibuat melainkan melalui satu jalan. Maka jalan tu kita nak lalui itu, nak cari itu juga menjadi wajib. Contoh, apabila masuk waktu sembahyang, kita semua diwajibkan menunaikan kewajipan sembahyang. Kita semua faham. Bila masuk waktu sembahyang, kita diwajibkan menunaikan sembahyang. Tetapi sembahyang itu tak boleh kita buat lagi, kecuali ada sembahyang. Bukan terus maknanya bila masuk waktu sembahyang kita pergi sembahyang. Tak sah. Dia perlu ada lagi
perkara yang perlu untuk nak mengesahkan dia tu. Mengesahkan sembahyang tadi tu. Iaitu perlu kepada wuduk. Wuduk tu, hukum dia bukan wajib. Hukum biasa. Ambil wuduk pada waktu biasa dia bukan wajib. Sunat. Duduk saja kita ambil wuduk. Ada orang setengah dia suka duduk dalam keadaan wuduk. Bukan wajib. Tak ada wuduk pun tak apa. Masa tak waktu sembahyang. Tapi waktu sembahyang, dia menjadi wajib untuk berwuduk. Mana dia perlu untuk berwuduk. Dan untuk berwuduk, dia kena mencari air. Jadi mencari air itu juga menjadi wajib. Mencari air itu juga menjadi wajib. Dia berengkeh. Sebab kalau tak ada air tadi, dia tak boleh sembahyang. Sebab itulah saya nak kaitkan dengan perkara yang saya cuba nak ulas. Semua kita tahu bahawa Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada kita Islam itu tidak lebih daripada hukum yang merupakan suruhan serta larangan. Hukum yang Allah turunkan kepada kita itu dalam bentuk suruhan dan juga larangan. Kita sebut amal ma'ruf, nahi mungkar. Suruhan Allah Subhanahu wa taala ini ada yang merupakan suruhan yang wajib. Terdapat juga suruhan yang sunat. Itu juga larangan. Ada terdapat larangan yang wajib dan ada juga larangan yang makruh. Maknanya makruh ni bukan Allah tak suka. Itu makruh. Yang berbentuk suruhan wajib, kita kena buat. Yang berbentuk larangan haram, tinggal. Yang makruh, buat tak berdosa, tapi tinggal dapat pahala. Yang harus tu kita buat pun tak apa, tak buat pun tak apa, tak ada apa-apa. Yang sunat, buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Itu antara hukum-hukum. Yang nak lakukan apa yang suruh, meninggalkan apa yang larang, kita perlu kepada kekuatan. Kita nak buat perkara apa yang disuruh, nak meninggalkan apa yang dilarang, kita perlukan kepada kekuatan, iradah, kehendak hati kita itu. Kekuatan nak buat, kekuatan semangat, kekuatan hati. Kita nak buat perkara-perkara yang Allah suruh, nak tinggal perkara yang Allah larang, kita perlu ada kekuatan. Kekuatan duduk di mana? Kekuatan duduk di hati, kemahuan yang kuat. Begitu juga tenaga yang ada itu hendak diperkuatkan kerana kita hendak tunaikan apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang. Apakah hukumnya kita nak mencari kekuatan itu? Nak mencari kekuatan untuk kita beribadah. Maka hukumnya adalah menjadi wajib. Hukumnya adalah menjadi wajib. Terutama sekali kekuatan hati. Kita kena cari kekuatan, motivasi. Terutama sekali kekuatan hati. Kita kena cari. Yang nak memotivasikan kita ini, motivate kita ini, nak cari di mana kekuatan itu. Macam mana hendak membina kekuatan itu. Ya tak ya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan itu kita tak perlu kita tanya pada tok guru pun tak apa. Kekuatan itu kita tanya Allah sendiri. Ya Allah, tunjukkan aku kekuatan. Ya Allah, macam mana aku nak cari kekuatan, ya Allah. Kita baca Al-Quran, kita jumpa jawapannya. Kalau tanya tok guru pun, tok guru betul macam tu juga. Kita tanya Allah. Nak tanya Allah macam mana? Baca Al-Quran. Allah jawab dalam Al-Quran. Allah jawab pertanyaan kita dalam Al-Quran. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta pertolonganlah kamu kepada Allah dengan sabar dan sembahyang. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolong kepada Allah, nak cari kekuatan itu kita minta bantuan daripada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita bersabar dan menunaikan sembahyang. Sabar saja tak jadi. Dia kena dua. Sabar dan sembahyang. Tapi Allah beritahu, ingat, dua perkara ini amat berat.
kita lakukan. Sabar mudah kita sebut. Aku insya-Allah sabar. Tapi mulut sebut mudah, tapi nak amal payah. Allah sebut dalam Quran. Termasuk juga sembahyang. Walaupun 10 minit, 5 minit. Berat. Allah sebut lakabiratun. Amat berat. Illa 'alal khashi'in. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Allah sebut betul-betul. Ada orang yang sanggup berjemur tengah panas setengah jam, tak apa lagi. Bekerja tengah panas 1 jam, tak apa lagi. Nak sembahyang 5 minit, 10 minit di surau, di masjid, ada aircon lagi. Dia tak boleh buat. Dia sanggup bekerja tengah panas 1 jam. Nak sembahyang dalam masjid surau dengan segala kelengkapan aircon, kapet, apa semua elok. Dia tak boleh buat. 5 minit. Sebab apa? Allah kata dah sembahyang ni berat. Maha bijak Allah Subhanahu wa taala. Maha bijak. Maknanya Allah susun ayat ni kita minta pertolongan kepada Allah, minta bantuan kepada Allah dengan sabar dan sembahyang. Bila kita minta bantuan dengan sabar dan dengan sembahyang, dua-dua ni serentak, maka akan datanglah kekuatan dalam diri kita. Akan datang kekuatan. Usaha cari sehingga kita dapat memiliki sifat yang sabar. Jadikan diri kita orang yang sabar. Jadikan diri kita orang yang berdirikan sembahyang. Dua ini, digunakan ini. Banyak dalam Quran dia pegukan. Sembahyang dengan sabar. Sembahyang dengan sabar. Orang yang sabar ni dia orang yang sembahyang. Orang yang sembahyang ni orang yang sabar. Macam dia tak dua beradik. Dia mesti ada dua sifat tu. Kalau dia sembahyang tapi tak sabar, tak sempurna lagi. Sembahyang tu sah tapi tak sempurna lagi. Kalau dia sabar saja tak sembahyang, tak sempurna lagi. Ada orang sabar tapi tak sembahyang, tak sempurna lagi. Sembahyang dan sabar ni mesti duduk seiring. Sesiapa yang tidak kuat, dia tidak akan sabar. Orang yang kuat ini ialah bukan orang tu segi tubuh dia kuat. Dalam hadis mengatakan bukanlah orang yang kuat itu orang yang kuat bergusti, Nabi kata. Kita kata gusti lah, bergaduh. Nabi kata bukan orang itu yang kuat di sisi Allah. Orang yang kuat di sisi Allah ialah orang yang sabar menahan kemarahan. Ketika mana dia patut marah, dia sabar. Itulah orang yang kuat. Itulah orang yang kuat di sisi Allah SWT. Ketika mana dia patut marah, dia patut. Tapi dia sabar. Inilah kekuatan yang Allah pandang. Itulah orang yang kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia katakan sabar lagi? Sabar itu ialah kemampuan dalam hati seseorang itu hendak mengawal nafsunya supaya nafsu itu berjalan di atas landasan yang betul. Kalau ikut nafsu, dia akan melelong. Nafsu kita ni memanglah dia sentiasa nak mengajak kita ke arah tak baik. Tapi dengan panduan wahai ilmu, dengan kita ada iman, kita dah mampu mengawal nafsu. Kita yang kawal nafsu kita, jangan nafsu mengawal kita. Kita yang mengawal nafsu. Kita yang memandu nafsu, jangan nafsu memandu kita. Kalau nafsu memandu kita, melelong. Kita jadi orang melelong. Kekuatan sabar memandu kita. Jangan buat ini perkara yang tak baik. Supaya hati kata bila kita nak buat satu perkara, hati kata jangan buat, tak baik. Itu malah nafsu telah memandu kita. Macam mana hendak kita memiliki sifat sabar itu? Macam mana kita nak memiliki sifat sabar itu? Hayati ketika mana kita berada dalam bulan Ramadan. Sifat sabar itu kita boleh buat. Kenapa dalam bulan Ramadan kita boleh buat? Kita hayati. Kita daripada sebelum terbit fajar sampai terbenam matahari sampai maghrib, kita tak makan.
Walaupun makanan itu kita boleh makan. Kita balik rumah, kalau kita bekerja, tengok makanan ada buah tudung. Air ada, nasi ada, lauk ada. Tapi kita tak makan. Boleh makan tak? Boleh nak makan. Bukan basi lagi. Tapi kita rasa, kita sabar. Sebab apa? Aku sebenarnya dah berniat ni. Aku nak sembahyang saum Ramadan. Esok aku nak puasa. Jadi bila niatlah hati tu, dari malam tu kita kata esok aku nak puasa, kita apa dugaan yang datang pun esok ni kita tak akan buat. Sebab kita sabar, sebab kita niat hati kita nak puasa. Kenapa dalam bulan Ramadan kita boleh buat? Kita tengok makanan yang sedap-sedap tu yang ada, kita tak dalam peti ais, kita tak makan. Mandi pun kita boleh minum, telan air, kita tak telan. Sebab kita nak menjaga niat kita itu, niat puasa kita itu, supaya tak batal. Tersabar. Sabar sampai menunggu sampai maghrib. Bayang puasa ni kena sabar banyak. Puasa, orang kadang-kadang dalam puasa ni lah cepat kita, orang kata, cepat nak naik angin lah. Cepat nak marah. Sabar. Aku puasa. Ada orang kadang-kadang dia ada masalah, cepat nak naik angin. Bila dia sabar, dia ingat aku puasa. Reda hati. Sabar. Kenapa dalam bulan Ramadan dia boleh buat, bulan lain tak boleh buat? Sepatutnya bila dalam Ramadan dia boleh buat, mana keluar dalam bulan Ramadan pun dia boleh buat. Itu nak menunjukkan bahawa bila kita nak memiliki sifat sabar ni, kita ingat, kenapa bulan Ramadan aku boleh buat, dalam bulan Ramadan aku tak boleh buat. Kita ingat yang tu. Kemudian yang kedua, semayang, dengan mendirikan semayang. Cara nak memiliki hati yang sabar ni. Semayang yang kedua. Dengan mendirikan semayang, ibadat semayang tu berat, payah, susah. Bukan senang. Terutama waktu subuh. Begitu juga Isya, Asar. Asar ni sehingga Allah bersumpah demi waktu asar. Ada kata demi masa, ya. Ada tafsir mengatakan demi waktu asar. Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu sentiasa dalam kerugian. Asar ni banyak orang lalai sebab dia rasa masa tu dia keluar panjang masa. Sehingga kadang-kadang dia balik waktu maghrib. Pada waktu asar tu lah banyak permainan dimainkan. Permainan apa pun lah. Banyak berlaku antara waktu asar tu. Kalau tandingan bola tu, waktu asar tu orang pekat pipi dah. Kalau sepak pertandingan besar-besar lah. Waktu asar tu kena pergi duduk tunggu dah tapi pintu tu. Pintu stadium tu. Tak boleh masuk. Allah sebut waktu asar ni. Allah bersumpah dengan waktu ni. Lalai. Dia banyak melalaikan kita. Kita kena jaga. Orang yang khusyuk, dia tak akan rasa payah untuk melakukan semayang. Dia tak akan rasa susah nak tunaikan semayang. Malah ia rasa paling seronok ketika dia semayang. Inilah yang kita hendak. Nabi semayang hingga bengkak kaki. Nabi kata dia semayang sebab apa saya bengkak kaki, sehingga sahabat menegurnya, cukuplah ya Rasulullah. Nabi kata ketika aku seronok sangat ni lah ketika aku semayang. Aku seronok sangat ketika aku semayang. Tu khusyuk lah tu. Semayang sampai peringkat tu, seronok ni makna dia khusyuk. Semayang kita perlu kepada khusyuk. Seronok ni makna kalau semayang kita seronok, makna kita khusyuk lah semayang. Kita seronok. Lazat. Apa makna itu khusyuk? Khusyuk juga wajib, bukan sunat. Nak mencari khusyuk juga wajib, bukan sunat. Kalau kita kena semayang yang boleh, kita kena semayang yang boleh membina kekuatan melainkan dengan khusyuk, kita kena semayang yang dapat boleh membina kekuatan kita, maka kita perlu kepada khusyuk.
Maka nak mencari khusyuk juga adalah merupakan satu perkara yang wajib. Sama-sama kita usaha bagi memperolehi sifat khusyuk. Tidak perlu tanya, macam mana nak dapat khusyuk? Macam mana nak dapat khusyuk? Tak perlu tanya. Diri kita sendiri boleh fikir. Aku nak khusyuk dengan Allah SWT, aku nak menghadap Allah SWT. Tumpuan kita, fikiran kita, perasaan kita, ingatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tanya kepada Allah, ya Allah, aku nak khusyuk padamu, ya Allah. Nak tumpukan fikiranku, nak tumpukan perasaanku hanya kepadamu, ya Allah. Aku nak ingat kamu saja, ya Allah, dalam sembahyang ni, dalam masa 10 minit ni. Bukan maknanya lepas sembahyang tak ingat Allah. Tak, dalam sembahyang ni aku nak khusyuk sungguh-sungguh kepadamu, ya Allah. Minta kepada Allah. Ingat kepada Allah waktu kita sembahyang. Daripada mana? Daripada takbiratul ihram hingga bagi salam. Aku nak khusyuk kepada Allah. Dalam masa 10 minit ke, 15 minit ke, kita beri tumpuan sungguh-sungguh kepada Allah. Allah yang mana? Allah yang kita kenal dalam kita duduk mengaji dari dulu lagi. Dari kecil lagi kita tahu dah sifat 20 ni. Wujud, qidam, baqa', mukhalafatu, ta'al hawadis, qiyamuhu binafsih. Sampai 20 sifat tu. Kita hafal tu. Hak ni lah Tuhan yang kita sembah. Aku nak khusyuk padamu, ya Allah, dalam sembahyang. Aku tak mau nak ingat yang lain dah dalam sembahyang ni. Dalam masa 10 minit ni. Bila kita dapat beri tumpuan, barulah sembahyang itu akan khusyuk dan ada nilai tambah serta faedah yang boleh menjana kekuatan dalam diri kita. Mungkin timbul lagi satu soalan. Apakah boleh kita dapat khusyuk? Kata saja kot. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan lebih tahu daripada saya. Jawapannya boleh. Jika tidak boleh, Allah tak suruh. Jika satu perkara itu tidak boleh, Allah tak suruh kita buat khusyuk. Allah tak suruh kita cari. Allah bukan nak paksa kita kalau benda tak boleh. Benda boleh ni Allah suruh buat. Khusyuk ni boleh dapat. Jika tidak boleh, Allah tak suruh. Tapi Allah SWT suruh tu maknanya kita boleh buat. Allah sebut dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang itu kecuali setakat mana kesanggupannya, kemampuannya. Jadi khusyuk ni Allah minta kita khusyuk, mana boleh, kekuatan tu ada pada kita. Cuma kita nak setakat mana khusyuk kita, diri kita lah cari setakat mana. Cuba. Bukan saya makna yang cakap ni saya khusyuk sembahyang. Tak. Saya tak kata begitu. Sembahyang saya pun kadang-kadang macam tuan-tuan juga mungkin. Ada masa kita ingat juga perkara yang melintah-lintah ni tak dapat nak elak. Tapi kita nak mencari khusyuk tu. Ada waktu-waktu tertentu kita sembahyang khusyuk, seronok. Ada waktu tu kita ingat macam-macam. Ada. Bukan sembahyang setiap waktu kita khusyuk. Tak tahulah bagi orang lain. Bagi dari saya, ada sembahyang yang kita khusyuk. Ada waktu sembahyang, kadang-kadang khusyuk tu ada. Tapi kadang-kadang dia ingat ni sikit. Dia ingat yang ni sikit. Terutama kalau kita ada masalah-masalah tertentu. Dia ganggu sembahyang kita. Sah tak sembahyang tu? Sah. Tapi bila kita nak fikir, dia cuba nak ganggu kita tu, kita menapa betul balik lah niat kita tu, apa khusyuk kita tu. Nak lari daripada real lah ni. Nak lari daripada real sembahyang dah ni. Mana dah? Ambil balik, tarik balik. Nak bawa kita pergi ingat kot lain tu. Jangan kita ikut. Kalau kita ikut apa yang dia nak ingat tu, sampai mana tadinya, sampai ke kedai beli apa. Oh, aku beli ni. Tu ikut. Cukup kita ingat pergi ke kedai, tarik balik. Aku sembahyang. Hati kita ingat balik. Jadi datang balik khusyuk tadi. Kata orang Melayu kita boleh buat. Orang Melayu kita ni kata, ada pepatah kata, kalau mahu 1000 daya, kalau tidak mahu 1000 dalih. Kalau tidak mahu 1000 dalih, kalau hendak 1000 daya. Nabi Muhammad SAW menyatakan, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din. Sembahyang itu tiang agama. Barang siapa yang sembahyang, makna dia mendirikan agama.
Cara nak khusyuk lagi ialah kita pastikan semasa sembahyang itu tempat sembahyang itu sesuai untuk kita sembahyang. Itu antara tempat-tempat yang antara nak jadi khusyuk sembahyang tu. Tempat tu sesuai untuk kita sembahyang. Kalau ada orang bilik tempat sembahyang khusus, alhamdulillah lah. Kalau dia ada tempat khas sembahyang, alhamdulillah. Kalau di masjid tu, alhamdulillah lah. Ingat maksud saya di rumah. Jangan sembahyang depan TV. Sedang berbuka, tak salah sembahyang ruang tamu. Di situ ada TV, tutup TV dulu. Sembahyang, baru timbul khusyuk. Kalau dia sembahyang, TV sedang buka, sedang menyanyi, sedang apa-apalah dalam TV tu. Sambil dia sembahyang, telinga dia duk dengar gambar tu, duk dengar menyanyi tu, duk dengar lagu Hindustan tu. Dia ganggu khusyuk. Tutup dulu. Tu cara nak mencari khusyuk dalam sembahyang. Yang kedua, handphone kita ni tutup. Sembahyang ni tutup. Aku nak menghadap Allah, lebih penting. Tutup. Jangan kita buka handphone. Tengah sembahyang bunyi dering. Hati kita kata, siapa telefon aku pula dah. Hilang khusyuk. Tutup handphone. 10 minit tu kita mau fikir dah ni, bab-bab ni. Tak tepi Zat. Nak tumpu kepada Allah. Ni kadang-kadang dalam waktu sembahyang, kita pergi sembahyang berjemaah ni kadang-kadang pernah berlaku. Dering bunyi lagu Hindustan. Dia buat dering lagu Hindustan yang panjang pula tu. Sembahyang tak habis lagi. Hati kita pun Allah. Kok mana dia main khusyuk hilang. Tambah dia pasang pula lagu-lagu kita minat pula tu. Lagilah. Tutup. Terutama kalau jadi tok imam. Kalau tok imam, dia pun ada telefon juga. Kalau tak tutup, bunyi telefon, bunyi nada dering. Jadi nada dering dia lagu Hindustan. Terkejut makmum. Tok imam ni sakan nada dering dia. Tutup. Pastikan tutup telefon tu. Kemudian pastikan jika kita nak sembahyang, nak khusyuk lagi, pastikan kalau kita ada masalah sebelum ni, kita baca WhatsApp ke, kita baca contoh kan, perasaan kita tak tenang. Kan WhatsApp ni sebenarnya kadang-kadang dia menimbulkan angin kita dengan isu-isu sebesar dan sebagainya. Tenang dulu. Tutup WhatsApp, tutup handphone tu, duduk rehat dulu. Lapangkan fikiran dulu. Minum air apa dulu sekejap, rehat sekejap. Dalam masa 5 minit, baru sembahyang. Baru dia lupakan kita baca tadi. Jangan lepas kita baca tu, terus kita sembahyang. Sebab kita duk baca tu, duk ingatlah hati lagi. Kita duk geram kat kawan, duk kata kat kita ni. Duk bawa lah sembahyang lagi. Jadi, timbul tak khusyuk. Jadi, kita tenang dulu. Minum air apa semua dulu. Sebab kita lupa dah semua dah. Baru kita sembahyang. Itu antara nak mencari khusyuk yang disebut oleh para ulama. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Hayya 'alas salah. Lah sembahyang kan. Azan adalah azan. Lah azan ni kata hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Digandingkan. Marilah mendirikan sembahyang. Hayya 'alal falah. Marilah menuju kejayaan. Apa kaitan sembahyang dengan kejayaan? Apa kaitan sembahyang solah dengan falah? Apa kaitan sembahyang dengan kejayaan? Apa kaitan? Allah gandingkan hayya 'alas salah, marilah menuju sembahyang, marilah mendirikan sembahyang. Hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Falah ni mana kejayaan? Apa kena mengenal solat tu dengan kejayaan? Sembahyang itu, solah itu ada hubungan dengan kejayaan. Kalau kita sembahyang elok, khusyuk, boleh memberi sumbangan kepada diri kita untuk melakukan perkara-perkara baik dalam semua kelakuan aktiviti kita.
Kalau kita sembahyang dengan baik, dia menuju kejayaan. Itu sembahyang tu menuju kejayaan. Sembahyang yang khusyuk, dia menuju kejayaan. Dia akan boleh memberi sumbangan ke arah kebaikan dalam kehidupan kita. Semua elok kelakuan kita. Kalau kita sembahyang kita baik. Luar sembahyang pun baik, insya-Allah. Tapi kalau sembahyang kita runtuh, sembahyang kita tadi tak baik, maka kita tak akan berjaya. Tak menjadi orang yang berjaya. Dalam kehidupan kita pun mungkin porak-poranda. Maka habis semua. Sembahyang kita tu kosong. Sebab tidak ada khusyuk di sana. Kelalaian di sana, kosong. Hayya 'alal falah ni. Falah ni mana apa? Kejayaan. Kata dalam bahasa Arab, falah, kejayaan. Kalau al-fallah, petani. Kalau ada sabdu, sukun tu. Kalau ada sabdu tu, syaddah tu. Al-fallah, petani. Peladang. Yang buat kerja bendang tu. Tu al-fallah. Tapi sembahyang, falah. Ulama kadang-kadang dia ada mengaitkan dua ini. Kalau kita dipanggil al-fallah, ialah mereka yang filahatil ard. Mereka memperusah tanah. Mereka tenggala tanah, putak tanah, gembok tanah, badai tanah. Bagi buat apa? Bagi tanah itu subur. Bagi tanah itu subur. Asal perkataan tu al-fallah tu makna dia berusaha tanah tu bagi subur. Petani peladang tu berusaha sungguh filahatil ard. Karena nanti apabila tanah subur, letak benih apa pun dia akan tumbuh elok. Letak pokok apa pun dia akan mengeluarkan buah yang kualiti. Kalau harum manis lah. Taklah jadi kita kata harum masam. Sebab tanah yang elok. Dia gembok tanah yang elok dah. Kalau semua ini dibuat, dia usaha sungguh tanah tadi, maka dia menjadi orang yang berjaya dalam perusahaan tanaman dia, pertanian dia. Kalau tanah yang nak disuburkan itu, dia akan buat cara elok lah. Begitu juga bandingannya dengan sembahyang. Kalau kita hendak sembahyang kita kualiti tanah, mana kualiti hati kita ini, kita nak buang benda yang tak baik, supaya datang benda-benda yang baiklah hati kita. Kita nak gembok hati kita. Kita nak badai hati kita, nak buang perkara-perkara yang tak baiklah hati kita, seperti mana tanah tadi kita pusah bagi elok. Begitu juga hati kita ni, hayya 'alal falah, marilah kita menuju kejayaan. Bila hati kita ni kita dah buang sifat-sifat yang tak baik, maka kejayaan akan datang dalam hati kita. Sebab itulah, marilah menuju kejayaan. Kejayaan sebab kita buang sifat yang tak baik dalam hati kita. Kita dah buang dah. Macam petani tadi, dia buang dah benda-benda yang tak baik. Benda-benda lah, dia gemuk tanah, dia buang benda-benda rumput rampai yang tak elok. Benda-benda yang boleh merosakkan tanaman dia. Begitu juga bila hati kita buang unsur-unsur yang boleh merosakkan hati kita. Kita buang. Maka akhirnya sembahyang kita pun elok. Taklah menjadi, kita kata, hati kita ni macam-macam. Hati kita ni macam-macam. Taklah dia semakin merubah hati kita. Merubah hati kita. Taklah jadi kita katakan membujur lalu, melentang patah. Tak jadi macam tu. Mailah apa-apa aku buat. Tak akan jadi begitu. Bila kita dah badai hati kita dengan elok, dia tak akan jadi bujur lalu, melentang patah. Orang yang sembahyang ni, bila dia melakukan satu kesalahan, atau dia melakukan satu dosa, sebab manusia dia bukan maksum. Kadang-kadang dia melakukan juga kesilapan. Tapi bila dia melakukan kesilapan, dia balik ke dalam tindak tak lena. Dia fikir Allah. Dalam dia melakukan kesilapan itu, dia rasa tak gebentaklah hati. Dia tak ambil benda orang ada, atau apa-apa benda lah, dia buat salah. Lah hati dia rasa tak seronok. Dia rasa, sebab kalau orang sembahyang, dia buat satu benda yang silap, hati dia gebentak. Dia buat, tapi hati dia rasa takut juga dah. Berlainan orang yang tak sembahyang, dia membujur lalu, melentang patah. Dia tak ingat apa dah. Tak nak gebentar.
Sebab tu kejahatan orang sembahyang ni dia kadang-kadang ya, dia beza dengan kejahatan orang tak sembahyang. Dia lain. Orang sembahyang ni dia buat jahat pun dia tak, orang kata bujur lalu minta kata hadak lah. Dia rasa takut juga nak buat tu. Tapi kadang-kadang dia buat juga, tapi dalam rasa takut. Sebab dia sembahyang. Ini kelebihan sembahyang. Sebab bila dia khusyuk lagi, dia akan hilang tu, dia akan makin baik lah. Makin baik. Dia mendidik hati dia menjadi seorang yang baik, insya-Allah. Kemudian lagi, sebelum nak sembahyang, selepas wuduk, apa kita baca doa? Selepas kita ambil sembahyang, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku ini orang yang membersihkan diriku, mutatahhirin. Orang yang bersihkan diriku, luar dan dalam. Mutatahhirin ini maknanya dia zahir dan batin, menyucikan zahir dan batin. Mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku di kalangan orang yang menyucikan diri daripada zahir dan batin. Kita minta kepada Allah Ta'ala lagi, lepas ambil sembahyang tadi ni, kita doa lagi, ya Allah, jadikanlah hamba ini hamba yang sentiasa bertaubat dan menjaga kesucian diri. Tidak cukup dengan basuh anggota wuduk je. Kita doa lagi, minta sungguh-sungguh. Bukan aku ambil sembahyang ni, aku nak mami dan sembahyang, ya Allah, aku bukan nak ambil sembahyang ni lagi, aku nak mami dan sembahyang, tak. Aku nak sembahyang sungguh-sungguh. Lepas itu kita sembahyang, kita cari pakaian yang bersih. Tak semestinya baru. Bersih ni maknanya asal bersih saja. Nutup aurat. Kalau baru tu bagus juga. Kalau tak nak baru pun tak apa. Asalkan yang bersih. Sebab tu sembahyang ni bukan satu perkara ni tidak menjadi satu halangan bagi orang buat. Susah macam mana pun dia boleh sembahyang. Ambil sembahyang ni percuma je. Pergi ambil sembahyang di mana pun. Ya. Free je dah. Pergi sekolah masjid. Pakaian bersih ya, tak baru. Sembahyang di masjid percuma. Sembahyanglah di mana pun tempat di bumi Allah ni sembahyang. Jadi tak ada halangan untuk dia nak mengeluarkan duit ni. Nak sembahyang ni, nyembah Allah ni. Nak kata nak kena keluar duit. Tak ada. Kain-kain yang bersih. Yang lama pun tak apa, asalkan bersih. Tapi kalau untuk hiburan, untuk benda hiburan dia kena beli tiket. Kena orang keluar duit. Tu ramai orang beli sanggup. Hak percuma ni Allah bagi sembahyang dapat pahala banyak percuma. Dia tak mau buat. Ini kata Allah kata berat. Sembahyang ni berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Maka kita hadirlah di hati kita. Sentak dengan sembahyang kita itu. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Jadi kita sembahyang kita khusyuk sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dia makan masa lah. Makan masa. Lama-lama insya-Allah hari ni tak boleh, esok tak boleh, lusa tak boleh, akan dapat atas usaha dan niat kita berdoa dekat Allah. Ya Allah, jadi kalau aku di kalangan orang yang khusyuk, ya Allah, Allah akan bagi. Allah akan bagi. Orang yang khusyuk ni qad aflahal mu'minun. Berilah berita gembira, qad mendapat kejayaan, sesungguhnya mendapat kejayaan bagi orang yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya mendapat kejayaan bagi orang mukmin. Alladzina hum an salatihim khashi'un, yang sembahyang mereka itu khusyuk. Orang yang sembahyang khusyuk ni Allah kata dia akan bagikan apa? Jannatul Firdaus. Syurga Firdaus. Benda khusyuk ni kita pakat-pakat cari. Dia tak payah keluar model apa. Dia punca daripada hati kita. Mudah-mudahanlah saya yang bercakap ni pun bukan mana saya khusyuk. Kata saya ni mesti khusyuk tak, sama nak cari juga khusyuk tu. Nak cari. Cuba nak jadikan khusyuk sembahyang kita. Yang tahu kata khusyuk tak khusyuk ni bukan kita boleh menilai. Hati kita sendiri boleh menilai lah. Aku sembahyang tadi khusyuk ke tak. Orang tak boleh menilai sembahyang kita. Kita sendiri boleh menilai sembahyang tadi aku. Alhamdulillah. Aku tak ingat banyak sangat. Kita boleh menilai diri kita sembahyang tu. Kalau kata kita melilau, kata fikir tu kita tahu. Sembahyang kita, diri kita. Sembahyang sah. Jangan kata sembahyang tak sah. Orang yang fikiran dia fikir ni.
sampai kata tak sah dah, sembahyang tu sah. Tapi kualiti sembahyang tu tak ada. Tapi kalau sampai dia melalaikan sembahyang, sampai tak ingat, sampai dia punya waktu tu, sampai dia lari waktu masuk waktu lain, itu lalai tu tak maulah. Itu yang Allah ancam tu. Tapi jangan juga kita lalai, kita bawa dalam sembahyang, dalam sembahyang kita ingat perkara-perkara yang tak ada kaitan sembahyang. Kita lupa benda-benda dunia ni ketika sembahyang 10 minit tu. Kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah Allah kata, aku akan sediakan kepada kamu Jannatul Firdaus sinuzulah, tempat tinggal yang Allah sediakan. Allahu Akbar. Syurga ni indah, Maha suci Allah. Kita nak ke syurga, ya Allah. Kita nak syurga sebab kita asal dari syurga. Tok nek kita Adam tu dari syurga. Hawa pun daripada syurga, dicipta dalam syurga. Kemudian dikeluarkan dari syurga. Kita nak balik ke tempat asal kita. Jadi pakat-pakatlah kita usaha setakat mana yang kita mampu untuk nak cari khusyuk ini. Mudah-mudahan dengan kita mendidik hati kita, insya-Allah, dengan banyak kita ingat kepada Allah, Allah akan beri khusyuk kepada kita bersama. Saya kata sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tak baik itu adalah daripada kelemahan dan kejahilan saya sendiri. Saya mohon kemaafan jika sekiranya ada kata-kata yang tidak baik yang saya keluarkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.